Oke guys, assalamualaikum semua dan selamat malam. Kita berjumpa lagi kali ini dalam channel saya Kembara Bumi Australia. Oke, kali ini aku masih lagi mau menceritakan tentang pengalaman aku bekerja di kilang membuat kaca TV itu. Kilang itu dia buat kaca TV, dia buat lampu neon, yang lampu neon yang kamu nampak di kedai itulah yang ada bertulis ABC itu, pinggan dan mangkuk untuk microwave oven, yang pemanas makanan itulah. Dan juga dia buat fiber mentah. Fiber mentah ni dihantar ke kilang-kilang yang memerlukan lah. Jadi contoh fiber yang dah siap ini macam bumper kereta, dashboard kereta, kabel motosikal, apa lagi, banyak lagi contoh fiber. Aku bekerja sebagai juruteknik lah, salah satu juruteknik mesin. Dan dalam kilang tu yang bekerja orang Sabah ada, orang Sarawak ada, orang Semenanjung pun ada. Dan pekerjaan ni terbahagi kepada dua. Satu bekerja ni kaki tangan syarikat dan juga pekerja kontrak. Pekerja kontrak dia ni ada ramai dari Sabah Sarawak, ada juga orang Semenanjung lah, ada juga beberapa orang Bangla dan Nepal yang bekerja di situ. Yang paling ramai masa tu orang Indonesia ada juga. Jadi orang Indonesia ni dia ramai kerja situ masa tu tahun 2005 ataupun 2006 macam tu. Selepas tsunami itu, ramai orang Indonesia tu masuk bekerja di situ. Jadi ada ura-ura yang mengatakan yang orang Indonesia ni sebenarnya dia mengaku sebagai orang Sabah. Orang Sabah dan orang Sarawak ada juga mengaku sebagai orang negeri di Selangor yang menetap di tanah Melayu lah. Tak tahu daripada negeri mana. Ada juga yang mengaku, tapi yang satu top dia ni yang mengaku orang Sabah ni. Jadi bila mereka mengaku sebagai orang tempatan negeri Sabah, saya masa tu jumpa satu lelaki ni. Saya tanya dia, kamu ni orang mana? Dia cakap lah, dia kata dia orang Sabah. Sabah dia di mana? Sabah dia di Keningau. Keningau kau kampung apa? Di Kem Kayu Balak. Jadi Kem Kayu Balak, tak tahu apa nama Kem Kayu Balak. Dan terakhir sekali aku suruh dia menyanyi lagu Negaraku. Wah, apalagi dia pun dengan rasa sikit-sikit marah lah, bukanlah marah sangat, marah-marah bergurau. Dia kejar aku gara-gara aku suruh dia menyanyi lagu Negaraku. Dia tidak tahu nyanyi lagu Negaraku tu. Dia kejar aku. Sebab ada ura-ura yang mengatakan ramai di antara mereka yang bekerja di situ, sebelum mereka masuk kerja itu, mereka kena uji dulu dengan soalan-soalan yang mudah. Terutama mereka ini bekerja sebagai pekerja kontrak lah. Mereka diuji dengan soalan ujian tu, ditanya bilakah hari merdeka, siapa Perdana Menteri Malaysia, negeri-negeri dalam Malaysia ada berapa, macam itulah ditanya. Jadi mereka ni tak tahu langsung tentang sejarah Malaysia. Jadi mereka dapat dikesan di sini mereka ni bukan orang tempatan, bukan orang daripada Sabah. Jadi mereka daripada kebanyakannya daripada Sulawesi masa tu. Yang saya tanya lah. Ada satu perempuan tu, dia mengaku orang Kota Kinabalu. Dia pergi buka akaun lah dekat Bank Simpanan Nasional. Dia guna IC kawan dia. Kesimpulannya dia kena angkut dengan polis sebab dia gunakan identiti orang lain. Ada kena tangkap, angkut polis. Lepas sebulan dia datang balik, tapi dia kerja tempat lain. Itu yang kami terkejut, macam mana dia boleh masuk balik. Tapi biasalah kan, dia orang cari makan. Tak lama selepas tu, kilang tempat kami kerja ni
kena serbu dengan immigration. Datang immigration secara mengejut masa itu. Jadi apa lagi, mereka yang baru nak masuk kerja, baru yang nak keluar ni pun tak dapat. Ada yang ditangkap, yang bas pula bawa mereka ni kena tahan tepi jalan. Masa tu stuck jugalah proses dalam kilang itu, terperangkap. Terpaksa kami support. Jadi yang saya dapat masa tu, yang kena tangkap ni ramai juga yang kena tangkap. Yang masa tu saya kena tahan masa tu dengan immigration tu. Penguatkuasa immigration tu tahan saya. Dia tanya saya, minta IC dia, saya bagilah IC saya. Sebutkan nombor IC saya. Jadi saya sebutlah nombor IC sampai habis. Dia kata ada satu nombor, ada dua nombor lagi. Dua nombor lagi saya tidak tahulah apa yang dua nombor tu. Yang dua nombor tu maksudnya di belakang IC kita tu, lepas nombor kad pengenalan ada lagi dua nombor. Dua nombor tu macam 01 begitulah dekat belakang tu. Sebab dia tanya nombor IC belakang, bukan tanya nombor IC depan. Satu perempuan tu, dia masih lagi kerja dekat situ. Tapi saya berhabis tanya dia asal daripada mana. Dia mengakulah, dia cakap dia orang Kota Belud. Orang Kota Belud, saya tengok kampung dia sebelah kampung saya saja. Jadi saya tanyalah dia, kau anak siapa? Orang ini kau kenal kah? Dia cakap dia tak kenal. Lepas tu last dia mengakulah, dia kata dia berasal daripada Batam. Mati-mati saya tanya, saya ingat dia dusun orang Batam rupanya. Tapi IC dia tu betul lah, yang IC kita dulu tu yang macam lesen tu, yang itu betul lah itu IC tu, tapi senang dipalsukan. Bila saya tanya dia, gimana kau dapat lesen ini, dia cakap dia beli dengan orang. Dia adalah orang jumpa dia, ada orang jumpa, kalau dia nak ada kena jumpa orang masa tu dalam kilang tu ramai daripada Aceh pun ada juga. Tapi kesimpulannya orang Aceh ni dia dapat stay situ lah, sebab kan negara dia masa tu kena tsunami selepas 2004 tu. Jadi masih boleh kerja dia orang masih boleh kerja situ lagi. Lepas mereka serbuan itu, maka datang lagi lah kumpulan baru. Yang kumpulan baru ni maksud saya di sini ada orang Thailand, orang Nepal. Orang Nepal yang paling ramai, Nepal dan Bangladesh yang datang support kerja dekat situ lah, yang jadi kerja kontrak masa tu. Jadi kalau mereka ni yang kerja tidak ada masalah, kerana mereka ada permit, berbanding dengan yang sebelum tu orang Sabah mengaku, orang Indon mengaku dia kata dia orang Sabah. Masa tu siap kepada anda di sana yang tengok saya punya blog ni daripada Indonesia, kemungkinan anda adalah antara yang ditangkap itu. Tak silap saya tahun 2005 ataupun 2006 macam tu, di kilang Nippon Electric Glass Malaysia Shah Alam Seksyen 21 tu. Masa tu serbuan ramai yang nak tangkap. Mungkin anda yang daripada Indonesia juga menonton saya punya blog ni, mungkin salah satu anda lah yang ditangkap itu. Okay guys, sekian dulu kali ini untuk video saya yang tentang tenaga pekerja yang tidak sah ditangkap dalam kilang itu. Jadi kepada anda yang belum subscribe channel saya harap anda subscribe channel saya supaya terus berkembang lagi. Jadi okay guys, sekian dulu video kali ini. Terima kasih kerana anda menonton.